Kita telah selesai yang pertama tentang elemen sistem elektrik yang pertama iaitu sumber. Yang kedua adalah berkenaan dengan medium. So kita akan masuk terus kepada medium. Jadi medium adalah maksudnya adalah perantara antara sumber dengan beban. So fungsi dia adalah untuk mengalirkan arus elektrik. Medium ada dua jenis. Yang pertama adalah berwayar dan juga yang kedua adalah tidak berwayar. Daripada gambar yang kamu boleh lihat, ada perbezaan di antara vacuum yang ada wayar dengan vacuum yang tak ada wayar. So, apa maksud wayar dengan tanpa wayar ni? Wayar ni ada wayar lah, setiap kebanyakan barang yang kita gunakan sekarang memerlukan wayar. Maksudnya kita kena plug dekat satu tempat lah. Tanpa wayar, maksudnya kita tak perlu sambungkan dia dengan wayar. Contohnya kalau kamu tengok gambar yang cikgu tunjuk ni, ada smartwatch, ada earphone dan juga ada smartphone yang letak atas bahagian tu je, dia akan terus charge. Okay? Untuk berwayar kena ada wayar. So ni kamu boleh rujuk pada muka surat 63. So dalam buku nota, dalam buku teks kamu dia ada berwayar yang tanpa wayar kan. So berwayar macam mana dia bersambung. Kalau yang ni memerlukan wayar, kalau yang ni tak perlukan wayar. So bukannya maksud ada wayar yang tak ada wayar. Dua-dua perlukan wayar. Tapi macam mana dia bersambung tu. Ni bersambung secara berwayar, yang ni bersambung tanpa wayar. Jadi itu beza dia. So yang ketiga adalah kita bergerak kepada elemen yang ketiga iaitu beban. Beban apa maksud beban? Peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk berfungsi dan juga operasi. Beban akan menghasilkan kesan. So, penggunaan mentol akan menghasilkan pengeluaran cahaya. Kipas akan menghasilkan putaran. Dan juga pembesar suara, speaker akan menghasilkan bunyi. Jadi setiap barang untuk berfungsi dan operasi memerlukan beban. Dan beban tu akan menghasilkan kesan sama ada dari segi cahaya, dari segi pergerakan seperti kipas ataupun dari segi bunyi seperti pembesar suara. So yang tiga yang pertama sudah disebut, yang keempat adalah kawalan. Jadi pengawalan arus elektrik secara selamat dengan memutus dan menyambungkan litar. Itu maksud kawalan. Maksudnya kita boleh buka on off dan juga kita boleh tetapkan berapa kelajuan ataupun panas yang kita nak. Contoh dia ada secara manual ataupun secara automatik. So, secara manual, kipas. Kamu ada kipas 0123. So, kamu boleh sama ada nak kuatkan ataupun kamu nak perlahankan. Sama lah juga dengan setrika yang kamu guna di rumah. Untuk kain yang tebal, kamu mungkin memerlukan tenaga yang tinggi ataupun haba yang tinggi supaya kamu boleh gosok. Kalau baju yang sensitif, mungkin kamu menggunakan kepanasan yang rendah. So, itu kamu boleh ubah secara manual. So, secara automatik, contohnya seperti kettle ni lah. Kettle ni bila dia dah panas, dia akan terus off kamu punya air tersebut bila air dah mendidih. Dan juga Swiss ni. Swiss ni contohnya bila berlaku lintah pintas ataupun terlebih arus dalam pendawaian rumah kamu, dekat wiring rumah kamu, dia akan terus off. Jadi pernah tak dekat kawasan rumah kamu tiba-tiba terpadam elektrik? Mungkin dekat suatu tempat itu akan terlebih arus, so dia akan automatik tutup. Jadi contoh kawalan insannya atau secara manual, kebanyakan switch lah. Sama ada switch lampu, switch plug dan sebagainya. Dan juga ada kawalan automatik. So kawalan automatik, kalau kamu buka kamu punya bahagian kettle ataupun bahagian cerek kamu, ada bahagian automatik yang akan automatik untuk tukarkan mode dia. Contohnya, kamu panaskan air, kamu tekan dulu. Kemudian bila air dah mendidih, dia akan off secara automatik. Sama lah juga dengan nasi. Nasi yang pada asalnya beras, kamu masukkan air dan juga kamu on dia. Jadi akan secara automatik akan tukar daripada cooking kepada warm dan sebagainya. Jadi kita akan belajar tentang langkah-langkah keselamatan untuk yang seterusnya. So ini adalah secara ringkasnya, sebab untuk pengetahuan kamu adalah untuk kamu kena kenal pasti dan menjelaskan 4 elemen sistem elektrik. So ada 4, sumber, medium, beban dan kawalan. Ini adalah penjelasan yang cikgu dah jelaskan sebentar tadi.
So, pastikan kamu dapat menyatakan elemen elektrik yang kita dah belajar dan dapat menaraikan 4 elemen utama sistem elektrik dengan tempat yang mana saya sudah sebut pada slide yang sebelum ini, dan juga menghuraikan setiap elemen utama elektrik dengan betul. Jadi kamu kena faham apa beza sumber, apa beza medium, apa beza beban dan juga apa beza kawalan. Jadi sebab ini sangat penting untuk kamu mencapai tahap yang seterusnya. Alright? So, jenis arus listrik juga akan sambung pada video yang seterusnya. So, kita jumpa pada video yang seterusnya.